Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam ruangan perbincangan berkaitan dengan informasi matrikulasi. Baik, permohonan ke matrikulasi tahun 2020. Biasanya kita ada taklimat dekat sekolah-sekolah ataupun kita ada taklimat yang diadakan di pameran-pameran Jom Masuk U atau Jom Masuk IPT. Tetapi pada kali ini nampaknya PKPB masih lagi berlanjutan, maka kita tak dapat bertemu secara semuka. Walau bagaimanapun saya taklimatkan secara online sajalah. Baik, untuk pelajar-pelajar lepasan SPM yang akan menduduki SPM pada tahun ini, bolehlah ambil perhatian apakah syarat-syarat untuk memohon matrikulasi. Syarat am, yang pertama sekali, pelajar hendaklah berumur tidak melebihi 20 tahun semasa permohonan dibuat. Yang kedua, hendaklah warga negara Malaysia. Yang ketiga, hanya calon tahun semasa. Calon tahun semasa bermaksud kalau ambil periksaan SPM tahun 2020, maka pelajar bolehlah memohon tahun 2020. Kalau ambil 2021, maka mereka bolehlah memohon untuk tahun 2021. Tetapi ada keistimewaan untuk pelajar yang pada tahun 2020 ni yang mana SPM-nya tertunda kepada tahun 2021, maka mereka masih boleh memohon untuk tahun 2020 menggunakan keputusan yang adalah. Baik, apa kelebihan masuk matrikulasi? Kenapa nak masuk matrikulasi? Ini persoalan-persoalan yang sering saya dengarlah daripada pelajar-pelajar bila saya datang ke sekolah-sekolah membuat taklimat. Baik, yang pertama kelebihan di matrikulasi ialah yang pertama sekali ia diiktiraf oleh kebanyakan universiti, hampir semua universiti di Malaysia, universiti awam dan juga kebanyakan universiti swasta. Di samping itu dia juga diiktiraf oleh beberapa universiti di luar negara. Yang keduanya, jimat. Bila kita kata jimat, jimat apa? Jimat wang. Jimat wang, kita tak perlu membelanjakan banyak wang untuk belajar di matrikulasi. Kita tak perlu bayar yuran pengajian. Kita tidak perlu membayar sewa rumah. Kita tidak perlu membayar kos pengangkutan. Banyak wang yang kita boleh jimatkan. Kemudian masa, jimat masa. Kita ada program 2 semester dan juga 4 semester. Tak perlu ambil masa yang terlalu panjang lah. Selain daripada jimat masa, kita juga dapat percuma tinggal di hostel percuma, di asrama percuma, dalam kawasan kampus. Tak perlu terkejar-kejar untuk menaiki bas ke kolej, hanya berjalan kaki sahaja. Jadi kamu jimatkan kos pengangkutan dan juga kos pengajian. Kos pengajian percuma, semua kerajaan tanggung. Tak perlu bayar kos pengajian yang mungkin bernilai 20,000, 16,000 kan kalau di luar sana. Kosnya mungkin makan belas ribu dan puluh ribu untuk kos asasi ataupun kos diploma dan sebagainya lah. Tetapi di matrikulasi kita dibiayai oleh kerajaan sepenuhnya. Hanya kita perlu bayar duit pendaftaran saja, lebih kurang 500 lebih lah, tak sampai 600 pun. Kemudian kita sediakan wifi percuma di tempat kediaman di dalam kolej. Jadi kalau kita nak download bahan-bahan pengajian, nota-nota pengajian, semuanya ada. Semua ada. Wifi disediakan, tak perlu nak beli data. Ini sangat menjimatkan. Okey, yang keempat, cepat. Maksudnya kalau kamu pelajar yang agak cemerlang, kamu boleh buat 2 semester saja. 2 semester saja, lebih kurang dalam 10 bulan saja kamu belajar di matrikulasi. Lepas tu dah boleh sambung peringkat ijazah, ijazah sarjana muda di universiti. Jadi cepat kamu dapat ijazah, cepat kamu dapat sambung master, cepat kamu dapat PhD, cepat dapat kerja, sangat untung. Baik, yang keempat, yang kelima ialah dekat. Kita tahu kolej matrikulasi ada di seluruh negara.
kecuali buat masa ni di Terengganu lah, belum ada lagi pengambilan. Tetapi negeri-negeri lain semuanya ada, termasuklah Sabah ada di Labuan. Walaupun di Sabah tidak ada, tapi berhampiran dengan Sabah tu ialah di Labuan. Ada kolej matrikulasi. Jadi dekat dengan tempat tinggal kamu. Kalau kamu rasa nak dekat, mohonlah matrikulasi. Dan yang akhirnya ialah matrikulasi bagi pelajar-pelajar yang berjaya menamatkan pengajian di matrikulasi, mereka akan diberi sijil. Sijil yang mana dengan sijil matrikulasi anda boleh memohon beberapa bidang kerjaya dalam sektor awam, dengan gaji yang sangat berpatutan lah dengan sijil dan setaraf lah dengan STPM dan sebagainya. Baik, seterusnya kita lihat syarat untuk memasuki matrikulasi. Kita ada dua sistem, satu sistem 2 semester, satu lagi sistem 4 semester. Jadi yang sistem 2 semester ni syaratnya ialah di peringkat SPM nanti kamu kena berusaha bersungguh-sungguh supaya dapat cemerlang, walaupun syaratnya ialah minimum ialah bahasa Melayu C, bahasa Inggeris C, matematik C, matematik tambahan C, kimia C, fizik atau biologi C dan matematik B, serta lulus sejarah. Ini sudah cukup. Dengan ini je saja sudah cukup untuk kamu, sudah layak untuk kamu memohon matrikulasi 2 semester. Walau bagaimanapun kamu kenalah belajar bersungguh-sungguh supaya kamu dapat lebih cemerlang di peringkat SPM nanti. Bagi sistem 4 semester, syaratnya ialah C bahasa Melayu, C matematik, C bahasa Inggeris, lulus kimia, lulus matematik tambahan, lulus fizik atau biologi atau sains komputer dan lulus sejarah. Yang ini kita pelajar boleh mohon untuk sistem 4 semester lah kalau kamu melepasi syarat minimum ini. Okey, apa yang kamu belajar di matrikulasi bagi jurusan sains? Ini ialah jurusan sains, 2 semester dan 4 semester ni untuk jurusan sains saja. Baik, untuk jurusan sains, kamu akan dibagi kepada 3 modul. Boleh masuk mana-mana modul, kamu akan dibagikan sama ada modul 1, modul 2, modul 3. Jika kamu cemerlang fizik dan biologi, kamu akan dimasukkan dalam modul 1. Jadi kamu akan belajar di matrik nanti matematik, kimia, fizik, biologi. Tetapi kalau kamu kurang cemerlang biologi, kamu akan dimasukkan dalam modul 2. Matematik, kimia, fizik, sains komputer. Tak ada belajar biologi dalam modul 2. Jadi kamu akan keluar nanti boleh mohon kerjaya dalam bidang yang bukan sains tulen untuk biologi lah. Boleh mohon kejuruteraan, boleh mohon perakaunan, boleh mohon apa lagi yang sains sosial lain lah. Okay, modul 3, kita tengok modul 3, mereka tidak belajar fizik. Jadi mereka hanya belajar matematik, kimia, biologi, sains komputer saja di matrikulasi. Jadi yang ini boleh masuk sains tulen lah. Sebab ada biologi yang ada kaitan dengan biologi tu, kamu boleh mohon di peringkat ijazah nanti. Ini untuk pelajar jurusan sains. Ada dua sistem 2 semester, sistem 4 semester. Dalam jurusan sains ada 3 modul. Modul 1, modul 2, modul 3. Saya harap pelajar jelas lah Dan seterusnya jurusan perakaunan. Jurusan perakaunan ni dia ada di semua kolej-kolej matrikulasi seluruh negara kecuali kolej teknikal lah, kecuali kolej kejuruteraan lah. Baik, apa syarat-syaratnya? Perakaunan syarat minimum SPM C bahasa Melayu, C matematik, C bahasa Inggeris, C matematik tambahan, lulus sejarah dan mana-mana 2 subjek pilihan di bawah ni. Ada banyak ni pilihan ni. 2 saja daripada sini kamu sudah boleh. 2 daripada bawah ni campur dengan bahasa Melayu C matematik C bahasa Inggeris C matematik tambahan C dan lulus sejarah, kamu sudah boleh mohon perakaunan. Khusus perakaunan, jurusan perakaunan di matrikulasi. Di peringkat matrikulasi nanti kamu akan belajar kamu akan belajar mata pelajaran pengurusan iaitu matematik. Kamu akan belajar perakaunan. Di matrikulasi nanti kamu akan belajar ekonomi dan pengurusan perniagaan. Okey, ini untuk jurusan perakaunan.
Kemudian ada juga program khas di Kolej Matrikulasi Selangor. Kita program bekerjasama dengan UiTM ya. Program ini khas untuk pelajar Bumi Putra. Jadi program yang dipanggil jurusan Perakaunan Profesional. Jurusan Perakaunan Profesional. Program ini syarat-syaratnya ialah yang pertama sekali dalam SPM mesti lulus minimum C Bahasa Melayu, C Matematik Tambahan, A Bahasa Inggeris, A Matematik, lulus sejarah dan A daripada mana-mana 3 subjek yang di bawah ni. Ya. Daripada 3 subjek yang disenaraikan ni, kalau kamu ada 3 A di sini, 3 A yang di bawah ini dan bersama dengan yang tadi di atas tu, maka kamu layak untuk memohon program perakaunan profesional. Tetapi bergantung juga kepada ujian aptitude dan juga temuduga yang akan dijalankan sebelum kamu ditawarkan. Ada ujian aptitude dan ada temuduga. Kalau lulus temuduga, lulus ujian aptitude, maka kamu akan berpeluang untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang dalam jurusan perakaunan profesional di Matrikulasi Selangor. Okey, di matrikulasi nanti jika kamu ambil jurusan perakaunan profesional, kamu akan mengambil mata pelajaran pengkhususan yang kamu belajar ialah matematik, financial accounting, management accounting dan juga accountant in business. Accountant in business kamu akan belajar ni dan kamu akan terus mengambil ujian meneruskan pengajian ke bidang ACCA bertaraf profesional lah. Ini kerjasama dengan UiTM. Tamat saja di matrikulasi 1 tahun, kamu akan terus menyambung ijazah sarjana muda perakaunan atau accountant ini di UiTM. Kemudian kita ada jurusan kejuruteraan. Jurusan kejuruteraan yang ini khas di kolej-kolej matrikulasi kejuruteraan yang kita ada 3 buah kolej matrikulasi kejuruteraan iaitu di Kedah, di Pahang dan di Johor. Khas untuk pelajar-pelajar aliran teknikal lah, aliran vocational. Baik, syarat-syaratnya ialah minimum dalam SPM C Bahasa Melayu, C Bahasa Inggeris, C Matematik Tambahan, C Fizik, B Matematik, lulus kimia dan lulus sejarah dan C bagi mana-mana satu mata pelajaran yang disenaraikan ini. Yang disenaraikan putih ini. Jadi pelajar-pelajar bolehlah mohon jurusan perakaunan. Mereka akan belajar mata pelajaran pengkhususan di matrikulasi kejuruteraan. Yang mereka belajar ialah matematik, kimia, fizik dan basic engineering. Kita ada 3 saja kolej kejuruteraan iaitu di Johor, di Pahang dan di Kedah. Walau bagaimanapun, bagi pelajar-pelajar yang ambil modul 1 dan modul 2 untuk jurusan sains tadi, mereka juga boleh menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan. Tidak semestinya hanya yang ambil jurusan kejuruteraan saja yang boleh pergi ke bidang kejuruteraan di universiti. Tapi yang ambil sains, jurusan sains pun boleh, yang modul 1 dan modul 2. Boleh menyambung pengajian ke universiti-universiti teknikal seperti UMP, UNITEM, UTHM dan banyak lagi lah universiti-universiti lain. Jadi itu saja penerangan saya berkaitan dengan permohonan ke matrikulasi dan syarat-syarat syarat-syarat untuk melayakkan kamu memilih jurusan-jurusan dalam matrikulasi. Jadi saya harap pelajar-pelajar jangan lupa memilih matrikulasi sebagai pilihan dalam permohonan UPU online nanti. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton.